kalau tak dibuat, kenapa nak suruh buat sekali lagi? Kemukakan je lah. That is proof that benda tu tak dibuat. Muhammad, saya enggan sangat bagi peluang pencelahan kepada Shah Alam sebab dia bangkitkan isu yang tidak logik, ya, tidak logik, dan the arrogance of his intervention is too much. I think we have to just put a stop to this. Ini bukan soal. It has not been done. It has already been conducted by the Health Ministry dengan izin. Cuma kita nak bagi satu lagi level of comfort, ya, kepada rakyat Malaysia yang menyoalkan the impact of radiation daripada Asian Rare Earth dengan tertubuhnya satu kajian yang akan dijalankan oleh KKM dan juga Atomic Energy Licensing Board. Dulu mungkin kajian yang dibuat oleh KKM saja. Hari ini kita mengesyorkan kepada Parlimen satu kajian dibuat bersama dengan AELB. Ya, Ketua Bulat. Yang berhormat, Rembau. You can sit down. Ya, yang berhormat, Rembau. Ini masalah hujah. Shah Alam ni, dia he's madman is a nice word lah. Tapi Tuan Yang Dipertua, apa yang kerajaan buat di sini, Yang Berhormat Rembau, ialah apabila kementerian mengatakan awal dahulu bahawa tidak ada hubungan antara insiden kanser dan juga Asian Rare Earth di Bukit Merah, pembangkang mengatakan tidak ada tomahan dibuat, maka kerajaan buat lagi. Seperti jugalah dengan jawatan kuasa ini, walaupun semua pakar-pakar di seluruh dunia, kebanyakannya yang pakar nuklear fizik, rare earth dan macam-macam lain mengatakan selamat, mereka kata tak selamat, kita tubuhkan lagi jawatan kuasa ini. Bukan bermakna yang dulu itu tak betul, tetapi kita mahu mengambil hati pembangkang, memberitahu kepada mereka, kepada Shah Alam, ya, kepada Shah Alam bahawa sebenarnya pandangan beliau ini terlalu tertutup. Macam apa yang kita batangkan tadi, kata hatinya batu. Terima kasih, Ketua Bulat. Saya setuju. Cuma saya tak setuju bahawa kita buat semua ni untuk mengambil hati pembangkang. Frankly, saya tarik balik kenyataan itu. Itu memang satu kesilapan yang besar. Saya pun nak tengok siapa yang tertutup. Sebab saya pun nak tengok siapa yang tertutup. Saya diri menunggu giliran. Frankly, I don't give a damn about pembangkang. Saya lebih risau tentang rakyat, ya. Dan kita buat semua ini sebagai satu penjelasan yang diberi kepada rakyat, keselesaan, comfort yang kita beri kepada rakyat, bahawa setiap peringkat dikaji dengan teliti, ya. Bukan setakat Linus tetapi juga kesan radiasi daripada Asian Rare Earth yang telah berlangsung di Bukit Merah satu ketika dahulu. Saya Tuan Ketua, saya nak sambung. Okeylah, Shah Alam, apa dia? Okey, terima kasih, Rembau. Kalau tidak membuktikan bahawa yang pihak yang tertutup bukan pihak pembangkang, ya. Saya rasa apa yang telah dinyatakan oleh pihak menteri apabila dia membentangkan laporan daripada Parliamentary Select Committee ini dengan sendirinya menjelaskan. Dia sendiri menuntut supaya pihak pembangkang membuktikan, ya, bahawa ada kaitan dan tidak mengumpulkan bukti sebaliknya. So kalau sekiranya sudah ada bukti yang menunjukkan bahawa tidak ada hubung kait di antara masalah kanser dan leukemia yang berlaku di kawasan Bukit Merah, kenapa tidak dibentangkan di dalam laporan yang telah dikemukakan? Ianya tidak dikemukakan. Sebaliknya memohon supaya kita pula membuktikan dan dengan mudah saja menolak, ya, bahawa persoalan ini memang satu masalah yang hingga sekarang, yang the dump site ataupun masalah sisa yang dihadapi di Bukit Merah itu perlu dipantau selama 300 tahun. Ini telah menelan belanja yang begitu tinggi, ya, dan ini membuktikan bahawa ianya memang ada bahaya dan ada radiasi dan ada masalah yang akan dihadapi oleh rakyat. Persoalan-persoalan inilah yang perlu dibuktikan secara saintifik dan secara empirikal bahawa sememangnya tidak ada hubungan di antara satu sama lain. Di sini pihak kerajaan telah gagal. Boleh, Yang Berhormat Rembau? Is that it? Is that the best you have? Saya pergi Ketua Bulat jawablah. I save the best for last. I save the best for last. Yang Berhormat, biar saya jawablah. Ini bukan level Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Rembau, ini kita dengar bagaimana mereka menggunakan fakta itu dan gembar-gemburkan 300 tahun nak jaga 300 tahun. Ini dia tak tahu, Yang Berhormat, bahawa naturally occurring radioactive materials, NOM ni berlaku di mana-mana.
berlaku di mana-mana di bawah dalam tanah. Ada radiasi thorium. Saya nak bagi tahu kalau di Kerala, India, yang berhormat Rembau, ini ada satu dia kata 4,000 parts of thorium per million. Kalau di Linus itu cuma 1,600. Tidak ada pun satu scientific evidence yang mengatakan rakyat di Kerala di India itu mempunyai kandungan thorium 232 di dalam badan mereka. Kemudian kalau kita tengok di Ramsar, seperti mana dikatakan oleh yang berhormat menteri tadi, Ramsar Iran 260 milisievert per year pun tidak ada masalah. Sekarang ini dia katakan, oh ini thorium di 300 tahun. Ini masalah pembangkang yang berhormat Rembau ialah mereka menakutkan rakyat, dan dengan menakutkan rakyat ini boleh ditranslatekan itu kepada undi. Itu saja yang berhormat. Terima kasih. Okeylah. Saya masuk bila saya bahas sendirilah. Ikutlah, ya. Minta penjelasannya Muhammad Rembau. Ya, terima kasih yang Muhammad Rembau. Saya ingin maklumkan suara penduduk di Kampung Baru Bukit Merah tanpa hampiran. Insiden yang berlaku ke atas mereka itu masih menghantui mereka sehingga hari ini, sebab mereka mempunyai satu tapak pelupusan. Saya nak maklumkan yang berhormat Kota Belud je. Jawapan daripada kementerian yang memberitahu kepada saya, kepada pertanyaan saya, tapak pelupusan Asian Rare Earth itu akan perlu dipantau 300 tahun. Itu jawapan official. Ini perkara satu. Perlu dipantau oleh AELB. Semalam saya terima jawapan 300 tahun. Ini perkara pertama. Perkara kedua yang berhormat Rembau, sehingga hari ini kerajaan tidak pernah mengaku salah kerana membenarkan syarikat Asian Rare Earth ini beroperasi, dan tidak pernah mau mengaku salah dan memberi pampasan. Dan sekarang yang berhormat bentangkan laporan ini, memberi perbandingan, oh Linus ini tak seserius dengan situasi di Bukit Merah, tak seserius dengan operasi syarikat Asian Rare Earth. Saya rasa ini tak wajar. Yang berhormat Rembau orang muda, kenapa tak mau dengar suara rakyat? Jadi agar orang kita generasi akan datang tidak perlu menanggung sebarang risiko. Dan sekarang penduduk-penduduk yang berhampiran Kampung Baru ini, termasuk Bapan, Menggelembung, Lahad, Pusing, perlu menanggung risiko tapak pelupusan jarak tempat tinggal mereka yang begitu dekat. Saya pohonlah yang berhormat Rembau. Saya ucapkan terima kasih. Saya menghormati mendengar suara Bukit Gajah yang membawa suara daripada rakyat yang Batu Gajah yang bawa suara rakyat yang terlibat dalam Asian Rare Earth, dan saya percaya suara itu akan terngiang-ngiang dalam telinga saya sampai malam ini. Tetapi saya nak bangkitkan beberapa perkara mengenai Asian Rare Earth ini, ya. Yang pertamanya, tidak benar yang siapa-siapa yang mengatakan bahawa tak pernah ada apa-apa kajian dibuat mengenai kesan Asian Rare Earth kepada pekerjanya dan penduduk tempatan. Ini sekali lagi Tuan Yang Ketua, is a question of reading the report. Is a question of reading the report. Tetapi semua datang hari ini nak bahas tanpa baca laporan ini dengan sikap yang prejudis. Tadi yang disebut bahawa langsung Gopeng, Syalam sebut bahawa langsung tak pernah ada kenyataan yang mengatakan bahawa there is no link between Asian Rare Earth dan juga penyakit ataupun kanser yang berlaku. Saya rujuk kepada muka surat 33, laporan yang diberi perenggan 5.3. Jawatan kuasa mengambil maklum bahawa kejadian kanser dan leukemia di Bukit Merah tidak dapat dikaitkan dengan kilang ARE kerana dalam masa yang singkat 5 hingga 10 tahun dos yang diterima pekerja adalah rendah. Malahan tiada pekerja dilaporkan mengidap kanser atau leukemia. Sebaliknya, dah beginilah. Sebaliknya ia didakwa berlaku di kalangan bukan pekerja. Ya, ni pekerja. Ya, dakwaan bahawa berlaku peningkatan sehingga 100 kali ganda sekiranya benar sepatutnya dapat dilihat pada masa kini, iaitu 20 hingga 30 tahun selepas operasi ARE. Bagaimanapun tiada bukti kukuh berhubung kadar peningkatan kes kanser dan leukemia dari Bukit Merah ini. Ini yang disebut, ya. Sebab itu Gopeng, please sedang. Saya faham apa yang dibangkitkan, ya. Ini cuma soal tahun ini. Ya. Ini kesan radiasi bergantung bukan setakat dos tetapi tahun.
selepas pendedahan kepada radiasi. Jadi kalau kita buat kajian selepas 10 tahun, 15 tahun, kita tidak akan dapat sebarang keputusan. Tetapi sekiranya kesan itu mungkin cuma ketara selepas 30 tahun, 40 tahun, itulah yang sepatutnya menjadi ukuran sama ada kesan radiasi ke tidak. Jadi macam kita yang tahu saya, setakat ini tidak ada scientific proof. Yang penting sama ada kementerian pernah buat satu research, kajian saintifik yang menunjukkan tidak ada kaitan. Ini yang penting. Sama ada insiden di sekitar Bukit Merah berkenaan dengan kanser leukemia itu lebih rendah, sama atau lebih tinggi kalau dibanding dengan misalnya di Rembau. Sekian. Itu yang telah saya sebutkan tadi, dan itu juga merupakan show nombor 10 yang telah terkandung dalam laporan ini, bahawa satu lagi kajian akan dibuat. Satu lagi kajian akan dibuat. Buktikan bahawa setakat ini tidak ada kajian. Itu yang kita nak bangkitkan. Tidak ada kajian membuktikan itu selamat. Boleh saya bantu Yang Berhormat? Sila. Pertamanya 20 tahun, 30 tahun. Yang Berhormat kata tadi 20-30 tahun barulah mungkin ada kesannya. Bermakna Yang Berhormat pun tidak mempunyai bukti yang kukuh sekarang ini. Ya, jangan kata ada kanser, sebab kalau itulah hujah Yang Berhormat daripada Gopeng yang mengatakan hanya 30 tahun, tapi sebenarnya dia 20-30 tahun pun. Ya, 1980. Ya, tidak ada kaitan yang diberitahu kepada kita di dalam jawatan kuasa Yang Berhormat. Tetapi saya nak bagi komen sedikit Yang Berhormat di Rembau tentang apa yang dikatakan oleh Batu Gajah. Dia menggunakan istilah ataupun ungkapan bahawa Asian Rare Earth itu akan dipantau untuk 300 tahun. Angka-angka ini menakutkan orang. Tetapi sebenarnya Yang Berhormat Rembau, AELB ini memantau banyak tempat. Bukan saja di Bukit Merah itu, di seluruh Malaysia dipantau. Selagi ada Malaysia ini sampai kiamat, sampailah kiamat, AELB ini akan memantau semua tempat. Tidak bermakna hanya di Bukit Merah itu sampai bila-bila. Jadi saya kata ujar itu jangan takutkan rakyat dengan 300 tahun kononnya. Ini adalah satu perkara ini yang saya agak kecewa sedikit Yang Berhormat Rembau. Terima kasih. Jalan tak apa. Rembau nak clarify satu je. Nanti. Because you were a bit presumptuous. Nanti. Presumptuous. You kata kita tak baca laporan. Hormat, Tapi that's not fair. Saya minta dia tarik balik Dia dah bagi jalan lagi, Hormat. kita tak baca laporan tu. Sebenarnya saya baca. Hormat. Dan bila pekerja selamat dan orang lain tak selamat, itu menunjukkan bahawa ada bahaya, kerana pekerja dia pakai dia punya safety clothes, dia tahu dia punya safety procedures, dia tahu macam mana nak jaga diri. Tapi orang kampung who are not involved, dia orang tak tahu. So it is not conclusive. Saya nak minta Rembau tarik balik kenyataan yang mengatakan saya tak baca laporan. Saya ianya merupakan sangkaan jahat. Tuan Tua, Saya minta dia tarik balik. Tuan Tua, saya That statement tak betul. Dia kata saya tak baca. Saya datang hanya nak bergaduh. Tak betul. I read. Dan kenyataan yang dibaca itu is not conclusive. Dia kata tidak ada kaitan, tetapi tidak membuktikan tak ada kaitan. Ini dua benda berbeza. You can say that there is no proof that correlates or that relates to the incident. Tetapi berbeza dengan mengatakan it is proven that it is not related. Ini dua perkara yang berbeza. So baca ayat tu betul-betul. Saya minta Rembau baca ayat tu betul-betul. Dan saya minta dia tarik balik kenyataan yang kata saya tak baca laporan itu. Saya think itu sangkaan abu. Tuan macam rakan-rakan semua sebut ya. Saya menghormati, saya tarik balik. Bukan dia tak baca, dia baca tapi tak faham. Saya rasa yang tak faham jelas dia. Tu pun saya minta dia tarik balik. Dia 36 minta dia tarik balik. 36 jika ungkapan itu berniat jahat, saya katakan ianya tak berniat jahat. Tak ada niat jahat. Tak niat jahat, niat baik. Tak niat baik juga. Cuba boleh teruskan dia Muhammad. Okey. Saya nak pergi kepada topik lain, tapi biarkan saya habis dengan isu hari ini. Jadi kita rekodkan dalam perbahasan ya.
banyak perbezaan antara Asian Rare Earth dengan Linus yang perlu kita memahami. Bukan sekadar dia punya bahan mentah daripada Asian Rare Earth adalah tahi biji timah seperti mana yang disebutkan oleh banyak rakan-rakan tadi, tetapi kandungan thorium, kepekatan bahan radioaktif dalam bahan sisa dan saya rasa yang amat penting sekali untuk kita memahami. Ini dibangkitkan oleh beberapa orang yang masih lagi menganggap bahawa proses di Linus adalah sama dengan proses di Asian Rare Earth. Ada yang saya sempat baca satu rencana daripada seorang NGO yang mengatakan proses di Linus itu adalah proses yang menggunakan technologically enhanced naturally occurring radioactive material ataupun TENORM, bukan TENORM Sabah tetapi TENORM, TENORM ya. Dan ini bermaksud bahawa kepekatan aktiviti radionukleid semula jadi dalam sisa itu ditingkatkan. There is an enhancement of the radioactive material. Tetapi dalam kes Linus, dia bukannya technologically enhanced tetapi naturally occurring radioactive material. Jadi dia lebih stabil prosesnya daripada Asian Rare Earth. Jadi bila Batu Gajah bangkitkan soal isu ARE sekali lagi, yang menjadi perbandingan antara Linus dengan ARE, walaupun kita semua tahu bahawa kesan daripada ARE itu tidak menunjukkan secara konklusif bahawa ada kaitan dengan kanser ataupun leukemia, jauh beza dengan apa yang sedang berlaku di Linus. Jadi perkara ini perlu kita dedahkan sekali lagi, perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Public engagement amat penting, dan saya harap daripada Parliamentary Select Committee punya laporan ini kita dapat tingkatkan lagi public engagement. Sebab dalam pengamatan saya melihat bahawa ramai di luar masyarakat umum tahu macam-macam mengenai Linus dan Asian Rare Earth. Tetapi masalahnya bila fakta semua ini dimanipulate, diputar oleh pihak-pihak tertentu, maka perkara yang basic seperti perbezaan antara ARE dan juga Linus itu pun dikelirukan. Soal bahan mentah, soal radioaktiviti, soal pemprosesannya amat beza sekali. Dan kalau kita dengar ucapan dari pencerahan daripada Batu Gajah tadi, seolah-olah Linus dengan ARE ini adalah perkara yang sama, dengan risiko yang sama, tetapi sebenarnya dia ada risiko dan juga perkara processing yang jauh lebih beza. Dan perkara ini sekali lagi adalah fakta that is very inconvenient for the opposition to accept, dengan izin. Tuan Yang Ketua, saya ingin pergi kepada perkara yang lain, iaitu residue management, ya, residue management. Saya rasa perkara ini amat penting sekali sebab kita banyak berkisar kepada apa yang kita nak buat dengan sisa. Bukan the waste but the residue. Sebab kita panggil residue sebab mengikut pihak Linus ada reusable properties dengan sisa-sisa mereka. Jadi kita panggil sebagai residue dan bukannya waste. Dan saya sebagai ahli Parlimen Barisan Nasional, kita melihat perkara ini secara objektif. Amat tidak benar sekali bahawa kita menjadi jurucakap bagi Linus ataupun menelan membuta tuli apa yang dihidangkan oleh pakar-pakar dan sebagainya. Kita sendiri telah minta supaya segala persoalan, terutamanya mengenai residue, waste dan sebagainya, dijawab dengan teliti. Malah saya sendiri telah menyoalkan pengarah AALB dan sebagainya mengenai waste tersebut. Dan didapati bahawa kita rujuk balik kepada syur yang dikeluarkan oleh jawatan kuasa ini. Sekali lagi, ini adalah berdasarkan kepada kerja yang jawatan kuasa buat. Seolah-olah kita nampak daripada pembangkang, there is nothing that is being done by the Parliamentary Select Committee. Seolah-olah masalah sisa ini kita tidak tangani langsung, kita tidak melihat langsung. Tetapi kalau kita, if we are bothered dengan izin, melihat, membaca, ya, sebab itu saya kata tak baca, membaca show-show yang dikeluarkan oleh jawatan kuasa terpilih ini, kita melihat bahawa banyak show yang dikeluarkan yang akan memastikan bahawa one, emission of radiation, yang kedua, tahap kesihatan, yang ketiga, waste management dapat dipantau dan dapat dijaga dengan baik. Sebab itu kita mengakui bahawa saya ucapkan tahniah kepada jawatan kuasa terpilih. Pertamanya, ya, kita melihat bahawa antara show-nya adalah bahawa pemantauan sinaran berterusan AALB dan Linus, ya, bukan once in a while but all the time, ya, radiation level di jalan pemantauan berterusan atas sinaran radiation
dijalankan oleh AELB secara berkala di bawah Akta 308 dan peraturan di bawahnya. Yang kedua, Radiation Impact Assessment sentiasa dikemaskini. Yang ketiga, peraturan pengangkutan diselaras, improve to international level untuk memastikan bahawa pengangkutan bahan-bahan ini dapat mematuhi standard yang diletakkan oleh peringkat antarabangsa. Jabatan Alam Sekitar meningkatkan pemantauan, telah menjadi show yang dikemukakan oleh laporan ini. Data alam sekitar dipapar, audit alam sekitar pihak ketiga dibuat, ya, kalau tak silap saya setiap 6 bulan. Jadi ini semuanya safeguards yang telah dimasukkan dalam laporan ini yang langsung tidak diberi perhatian daripada pihak pembangkang. Sekiranya mereka risau mengenai waste management, radiation level dan sebagainya, sekurang-kurangnya mengakui bahawa safeguards ini, walaupun kita rasa selamat, walaupun kita rasa radiation level di Lynas ini adalah satu radiation level yang rendah, tetapi sekurang-kurangnya mengakui bahawa semua safeguard ini telah dimasukkan sebagai protokol yang mematuhi tahap antarabangsa yang sebenarnya boleh kita sama-sama persetujui. Ya, Tangga Batu, lepas tu saya pergi Sungai Seput, Tangga Batu. Terima kasih. Rembau tak boleh? Rembau? Boleh Selangor? Terima kasih. Tuan Ketua, Ibu Mat Rembau, saya memang menunggu sehingga Yang Berhormat Rembau menyebut tentang keyakinan awam, the public confidence, dan bagaimana kita sampai ke satu tahap krisis keyakinan ini berlaku apabila pertemuan di antara sentimen politik dengan sains dan teknologi ini, fakta dan angka dan sebagainya. Yang Berhormat dah sebut tadi, mungkin Yang Berhormat nak menjelaskan, tapi saya nak beri sikit penekanan supaya Yang Berhormat boleh menjelaskan kerunsingan saya. Saya pun ada krisis keyakinan apabila kita menyebut tentang continuous and consistent monitoring, kita menyebut tentang radiological impact assessment, menyebut tentang transportation or radioactivities, kemudian kita menyebut juga tentang bagaimana kita berperanan untuk meningkatkan kesedaran awam ini, seolah-olah ada satu sudut di sana kita menerima bahawa apa yang diwar-warkan oleh pihak pembangkang selama ini ada asas, maka kita gariskan ke semuanya. Pada saya tidak perlu, kerana memang tidak ada langsung dedahan sinar radioaktiviti dan sebagainya seperti yang disebut oleh Rembau tadi. Jadi apa tujuan kita menggariskan perkara ini seolah-olah macam mengiyakan di sebelah sana? Apa komen Yang Berhormat Rembau tentang perkara ini? Cantik Tangga Batu. Saya bersambung sikit. Boleh Sungai Seput dulu. Sungai Seput dulu, okey. Terima kasih YB Rembau. Saya bertanya, adakah YB Rembau rasa risau sedikit dengan pendekatan daripada Lynas terhadap residu itu? Kerana dalam cadangan operasi di Australia yang diluluskan, dalam cadangan itu plan dia ialah untuk semua sisa pembuangan pepejal itu, all the solid residue, kena hantar balik kepada lumbung di Port Well, Mount Well, dan disimpan di situ. Manakala di Malaysia, dia ada 2-3 cadangan untuk menjadikan dia sebagai simen, untuk pakai dia sebagai road mix, untuk pakai dia sebagai fertilizer. Jadi ertinya ini bahan yang sama, bahan daripada Mount Well juga, tapi di Australia cadangannya ialah hantar balik semua itu ke lumbung. Tapi bila datang ke Malaysia, dia ada cadangan katakan tak ada lagi sisa pembuangan, dia hanya residu yang boleh diputarkan, di recycle sebagai fertilizer. So pendekatan dia nampaknya daripada Australia dia mari ke Malaysia, dia punya pendekatan dia terhadap residu tukar sangat, you know. So adakah ini menimbulkan satu perasaan khawatir bila ini berlaku? Boleh Rembau? Terima kasih. Saya sebenarnya nak mendengar lebih pada nak mencelah, tapi tak apa. Sebabnya Tangga Batu membangkitkan perkara yang saya sedang memerhatikan, sama ada Rembau sanggup menerima hakikat bahawa kalau kita perhatikan, ya, kalau Rembau maintains your intellectual integrity pada 69 ya, muka surat 69 rumusan jawatan kuasa, setelah perkara-perkara ya yang disyorkan dalam pandangan dan syur jawatan kuasa di muka surat 61 hingga 68 yang merakamkan apakah perkara-perkara yang perlu dilakukan dahulu, khasnya aspek pengurusan residu, ya, dan juga tentang proses kelulusan dan pelesenan itu. Kalau boleh nanti saya dalam punjahan saya akan huraikan. Dan perkara-perkara yang
dirakamkan lebih awal daripada itu dalam surat muka surat yang lebih awal dalam rumusan jawatan kuasa, amat mengecewakan, sebab setelah merakamkan perkara-perkara yang telah disebutkan tadi, jawatan kuasa berpuas hati, satu, bahawa berdasarkan fakta-fakta saintifik, jawatan kuasa berpuas hati bahawa projek LAM ini telah memenuhi keperluan standard, jawatan kuasa berpuas hati bahawa projek LAM ini telah menyediakan sistem kawalan. Keseluruhannya semacam satu pertentangan yang satu yang tidak koheren dengan apa yang diobserve dan dirakamkan, dan perkara itu perlu dilakukan dahulu sebelum pelaksanaan diberikan. This is a contradiction of the highest order yang Tangga Batu menyebutkan tadi, amat merungsingkan beliau. Tolong komen sikit, Rembau. Terima kasih. Terima kasih. Pertamanya saya jawab soalan Sungai Siput dulu, lepas tu Tangga Batu dan Kuala Selangor yang berkaitan. Saya difahamkan bahawa apabila Ashton Rare Earths diluluskan oleh pihak berkenaan di Australia untuk processing rare earths di Northam, mereka diminta untuk bawa balik sisa tersebut, residu tersebut kepada Mount Well, bukan sangat atas faktor keselamatan, tetapi more because of economic reasons. It is from what I understand, Sungai Siput, cheaper to send the residue back when you are in Australia back to Mount Well, rather than recycling it. Recycling it, usaha untuk kita semula residue ini untuk menjadikan gypsum, untuk menjadikan fertilizer, untuk menjadikan magnesium phosphate, memerlukan kos yang tinggi. Sebab itu kita dapat komitmen daripada Lynas di kilang Lynas di Malaysia bahawa mereka lebih suka, would rather try to recycle it rather than have to send it out of Malaysia. Itu adalah dari segi economic reason yang kita beri. Sekejap saya jawab yang ini dulu. Soalan yang dikemukakan oleh Tangga Batu dan Kuala Selangor berkaitan. Yang pertamanya Tangga Batu, kenapa perlu ada semua safeguard ini sedangkan scientifically didapati bahawa tahap radiasi senaran, tahap radiasi dan sebagainya semua rendah. Itu oleh kerana bukan disebabkan bahawa scientific evidence itu tak betul, oleh disebabkan we have to go above and beyond in this particular case, disebabkan apa angkara yang datang daripada pihak pembangkang. Mereka yang sengaja menakut-nakutkan rakyat supaya ini adalah satu kilang yang bahaya, radioaktif. The level of public knowledge and awareness about Lynas has been manipulated by the opposition. Sebab itulah perlu kita memasuki semua safeguard ini untuk melihat above and beyond. Tidak ada keraguan langsung dalam Lynas ini. Bukan an admission, bukannya satu pengakuan bahawa the scientific evidence is wrong. Tetapi untuk dalam banking world, to give comfort, memberi keselesaan kepada rakyat bahawa bukan setakat scientific evidence menunjukkan bahawa it's baseless, tetapi semua safeguard ini untuk menjaga, just in case you believe the rubbish and lies that come from the opposition. Let me just give a comment on that, Rembau. Sikit. Just Sekejap, the issue that you brought. Terima kasih Datuk Tua. Terima kasih Bagi Ahmad. Sekejap duduk. What part of sekejap duduk don't you understand? Because you have invoked that statement. Saya akan bagi sekejap, Ahmad. Tak bagi jalan lagi. Rembau tak bagi jalan lagi, Ahmad. Risk. The concept of risk in toxicology. That is the most important issue yang kita berdebatkan. It's a judgment call. Sebab itu it's not a question of kerana pembangkang, tidak. So please understand that. Ya, Yang Berhormat Rembau, terima kasih. Saya cuba teringat tadi setelah Yang Berhormat membuat penjelasan kepada Yang Berhormat Sungai Siput terhadap isu kenapa pula di Australia Lynas diminta menghantar sisa itu ke Lombong. Sebenarnya kita diberitahu bahawa Lynas diberi option sama ada untuk meletakkan sisa tersebut on site
tempat yang sepatutnya dibuatkan kilang itu, atau dihantar balik ke Lombong. Dan tidak ada undang-undang yang mengatakan perlu dihantar kepada Lombong tersebut. Untuk pengetahuan yang berhormat, liners diberi option, dan option itu dibuat berdasarkan kos. Sebab itu oleh kerana mungkin compound yang berdekatan itu mahal, dihantar ke Lombong. Itu adalah faktanya. Terima kasih. Sama juga dengan apa yang saya cakap tadi. So Sikit Lembu, kalau boleh on that issue betul-betul Yang bawa. Muhammad, kalau Selangor, sabar ya Muhammad. Mencela dia kena izin daripada pembahas. Boleh Lembu? Ya. Tak bagi? Dia tak bagi lah tu, diam-diam tak bagi. Dia tak bagi. apa ya? Saya rasa Kota Kuala Selangor pun ada peluang untuk bahas lepas ini. Saya rasa bolehlah digunakan peluang tersebut. Tapi saya nak jawab soalan Kuala Selangor juga, sebab saya belum lagi sempat jawab soalan pertama tadi. Ya, yang soalan mengenai tangga batu is because we want to go above and beyond. Memastikan bahawa safeguard adalah jelas supaya rakyat rasa selesa. Apa yang dibangkitkan oleh Kuala Selangor sudah pastinya, kalau inilah disyorkan oleh jawatan kuasa pilihan khas, kenapa pula kita nak bagi lesen, ya, sebelum semua ini dapat dijalankan, ataupun sebelum semua ini dapat dibuat. Various reasons, ya, various reason kenapa kenapa kerajaan telah memilih untuk keluarkan temporary operating license dahulu. Kalau kita tengok dengan syur-syur yang saya sebutkan tadi, ya, dia just very logical. Pemantauan sinaran berterusan AALB dan liners, ini tak boleh dibuat kalau lesen tak dikeluarkan. You know, it's counterintuitive to suggest that you can monitor something that doesn't exist. Yeah, the thing must exist first for you to do continuous monitoring. Sama juga dengan RIA sentiasa dikemaskini. Kalau tidak ada liners yang beroperasi dengan temporary operating license, there is no way you have a baseline for which to measure. Sama ada pancaran radiasi, sama ada radiation impact assessment, sama ada kesan kepada kesihatan. You must have a certain baseline. Sebab itu kerajaan tidak membenarkan lesen secara mutlak. Kita bagi temporary operating license. Selama berapa tahun? 2 tahun, 2 tahun. Selama 2 tahun yang boleh kita revoke, yang boleh kita tarik balik kalau sekiranya dalam tempoh masa yang diberikan itu didapati bahawa dengan baseline yang ada sekarang ini, di mana tidak ada operasi di liners, di gebeng, tiba-tiba meningkat dengan begitu mendadak, sama ada exposure kepada radiation ataupun health effects kepada pekerja dan juga penduduk tempatan. Jadi ya, silakan. Ya, Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat Rembau. This is very refreshing. Yang Berhormat Rembau, the issue is perkara yang telah diputuskan dan dilaporkan bahawa kilang ataupun liners ini diputuskan oleh PSC adalah bukannya kilang nuklear pemprosesan dan sebagainya. That has been itulah perkara yang dirumuskan oleh PSC, ya, dan kita belum belas ini belum bersetuju lagi tentang perkara itu, walaupun boleh cenderung untuk menerima, kerana yang dibangkitkan oleh kami bukannya dari sudut itu saja, tetapi more importantly, lebih penting daripada itu adalah bagaimana waste management, sama ada toxic maupun radioactive waste residues itu, ya, dan disitulah yang memerlukan bahawa assessment tu must go beyond and above just radiation, kerana kita bercakap bukan hanya external radiation tetapi juga internal. Therefore, apa yang lebih penting adalah bahawa di sana perlu wujud health impact assessment dan health risk assessment. Jadi ia tidak, kalau hanya bersabitan dengan radiation, sudah awal telah ditolak oleh pelbagai nuclear scientist belakang sana. Tetapi isunya adalah of a health assessment, toxicological assessment yang memerlukan ianya dilakukan. Okay, and that studies have not been done. Termasuklah apa yang dicadangkan oleh laporan PSC ini, supaya a detailed environmental impact assessment pun tidak dilakukan juga. Okay, so those are the issues yang menuntut perkara itu dan menekan perkara itu dilakukan dahulu. Yes, Kuala Selangor. Itulah sebab saya amat perplex sekali. Sebab if you bother to read the report, show nombor 9, Jalan Kajian Health Impact Assessment. Kajian HIA dijalankan serentak dengan kajian RIA di peringkat seterusnya. Kalau buat dulu tidak ada baseline, Yang Berhormat. Kau faham baseline? Perlu ada baseline.
Mulakan kajian baseline kesihatan show nombor 8. Kajian baseline kesihatan dimulakan segera meliputi aspek utama seperti bilangan kes leukemia, kanser, congenital malformation, asma, upper respiratory tract infection URTI diterajui oleh KKM untuk penerbitan ARAM. Kalau buat sekarang, there's no meaning, ya, because tidak ada kilang liners. Kita buat sekarang untuk dapat baseline. Selepas itu kita buat secara berkala. Jadi kita melihat, tetapi dalam senario yang dibacakan oleh Kuala Selangor, buat sekarang, buat sekali lagi, tanpa ada liners, there's no point of doing so. You don't understand toxicology. Variable di sini yang adalah kilang liners. Siapa yang akan menjadi guinea pig dalam hal ini? Gembel menjadi guinea pig. Yang Bapak Rembau, boleh saya bantu? Boleh saya bantu? We have Asian rare earth. Apa maksud baseline? Boleh saya bantu? Asian rare earth need an epidemiology study. Saya sebut tadi bukan asas. It is, as Yang Muhammad Kelang said, This is why you need an environmental expert. it is as Yang to have you don't even want to listen to a nuclear expert. Now you want to listen to an expert. You don't even want not to an listen issue to a of nuclear nuclear expert. here. Sit down. It's not an issue of nuclear. Linus, as you said, you have said it all. It's not about nuclear reactor. So you agree with this nuclear? It is some of your colleagues a are saying nuclear. waste management, a health hazard. Ya, saya nak bagi tahu Itulah risiko yang kita sama-sama tangani dengan rasa bertanggungjawab. Look, stop shifting Ya, the that's goalpost. a lie. Stop Yang shifting the Rembau. goalpost. Rembau. Yang disebut, Soal baseline ini. that is a lie. That is a lie. I'm talking about internal emitters from the word go. That is a lie. Berkenaan dengan Yang disebut- baseline ini, yang disebut- sepatutnya Kementerian harus buat kajian Rembau. baseline sekarang, bukan selepas Baseline temporary operating license diberikan. Mesti buat baseline sekarang. Ini baru jadi baseline, bukan Baseline. selepas operasi kilang liners. Itu bukan lagi baseline. Kalau kita nak buat bandingan sebelum baseline itu, itulah baseline sebelum operasi kilang liners. Kalau tak faham, boleh tanya pakar-pakar doktor sini. Betul-betul no. Ya. Metodologi, tak faham metodologi research. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Rembau, Yang Tuan Yang Dipertua. Sebenarnya baseline sudah dibuat. Bacaan di klip saya dalam mesyuarat lah, you bacalah. Baseline sudah dibuat. Bacaan radias. Mana baseline yang Berhormat? Ada yang Muhammad Baseline cancer mana ada data? Raman Gopeng Plate. Baseline reading. Baseline reading. Sekejap lah Batu. Let me explain to you. Bisa tu way Batu. Kota Belu sedang mencela sekarang ya Muhammad. Saya dalam pencerahan. Ya. Baseline reading of Ada yang baseline Muhammad. Siapa yang lah mengganggu macam ni Muhammad? baseline Orang-orang reading of radiasi. Saya nak bagi tahu dulu. Saya belum habis lagi. Itu tanyalah pakar-pakar Hello. di belakang tu. Hello. They You know. are talking about That's URTI, easy. you are talking Saya about nak bagi leukemia. tahu Itu dulu. yang baseline-nya, bukan radiation-nya. Nak duduk dulu. Yang Jangan berhormat. lie lah. Yang berhormat. Pakau. Duduk dulu. Baseline incidence of cancer. Duduklah dulu. Ini celahan saya Yang Berhormat. Sekejap dulu. Saya katakan tadi baseline radiasi itu sudah dibuat, ya. Tetapi apa yang diminta, apa yang dibuat sekarang ini ialah apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Rembau, dan saya setuju dan minta penjelasan. Sebenarnya ialah untuk pengeluaran TOL ini pun liners tidak akan beroperasi 100%. Seperti mana Yang Berhormat kata tadi, kita dimaklumkan bahawa liners tidak akan beroperasi apabila diberi tol ini terus beroperasi 100% capacity. Sebab itu kita minta supaya liners membuatnya perlahan-lahan, supaya apabila dibuat secara capacity yang kecil, kita boleh membuat readingnya dengan betul. Itu yang dikatakan oleh Yang Berhormat tadi. Kalau nak buat baseline itu tak boleh ada TOL, tak boleh operasi, dapatkan data-data berkenaan dengan insiden kanser, insiden leukemia, insiden respiratory tract infection sebelum liners itu mula beroperasi. Itu baru kata Semua statistik itu ada Yang Berhormat. Kementerian Kesihatan sudah ada statistik siapa berapa ramai orang kanser di Kuantan. Ya, sila Rembau. Terima We kasih. know how many people are having. Saya rasa ialah Yang Muhammad Kota Belud sebagai ahli kepada Parliamentary Select Committee, dia sebut bahawa
baseline itu sudah ada di pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, ya, di dalam kawasan tersebut, dan kita buat sekali lagi. Kita akan buat sekali lagi seperti mana sure. Ya, kita akan buat sekali lagi dan sudah pasti apabila yang berhormat, apabila kita bagi TOL serentak, kita buat bacaan sekali lagi baseline, saya rasa itu membadai. Itu menjadi basis kepada bila tol itu diberi, dan tol itu diberi bukannya untuk operasi sepenuhnya seperti mana yang disebut oleh Kota Belud. Diberi hanya sebahagian kecil daripada projek Liners keseluruhan dibuat untuk dioperasi, ya. Jadi Tuan Yang Bertuah, mengenai sisa ataupun residu tersebut, ya, ini saya nak bangkitkan sebab sekali lagi ada banyak keraguan mengenai apa yang berlaku, kenapa sisa itu disimpan on site dan sebagainya. Saya telah menyoal pihak berkenaan, pakar AELB dan sebagainya, apa akan jadi dengan residu tersebut, mengapa diperlukan masa di dalam tempoh masa, kalau tak silap saya 10 bulan sebelum R&D dibuat untuk kita dapati sama ada residu tersebut dapat di-recycle ataupun tidak, ya. Soalan saya sama juga dengan pembangkang sebenarnya. Saya kata, mengapa tidak dibuat? Mengapa tidak dibuat? Sekejap. Mengapa tidak dibuat kajian mengenai R&D terlebih dahulu, ya, sebelum diberikan TOL, ya? Jawapannya adalah bahawa apabila dibuat kajian tanpa memberi temporary operating license, Yang Hormat, salam. Boleh gelak tapi jangan kuat sangat, Yang Hormat, ya. Okey. Apabila dibuat R&D kepada residu tersebut tanpa diberi temporary operating license, dia hanya R&D yang dibuat kepada volume yang kecil, ya. Apabila volume yang kecil, the exact properties of the residue is different from the properties of the residue sekiranya volume dia lebih besar, ya. Dan mereka telah minta supaya R&D itu dapat dibuat lanjutannya kepada volume yang lebih besar lagi, agar dia memahami soal sama ada reusability of the residue, ya, reusability of the residue. Jadi bagi saya itu adalah jawapan yang boleh diterima, disebabkan volume itu dalam residu tersebut memberi properties yang berbeza kepada apa yang boleh diguna dengan residu tersebut dari segi reusability. Jadi kita terima bahawa kita bagi tempoh masa bukan 2 tahun seperti mana tempoh masa yang diberi untuk TOL, tapi 10 bulan saja mengenai kegunaan semula residu tersebut. Dan kita difahamkan bahawa temporary storage facility yang ada dalam Liners itu memang selamat untuk digunakan bagi tempoh masa yang panjang. Tetapi kita juga minta comfort, sekali lagi comfort. We want to know what will happen to that residue sekiranya tak dapat dikita semula, ya. Ini yang saya maksudkan tadi, ini yang tangga batu maksudkan tadi. Bukan setakat kita melihat kepada residu ini cuma nak store, tetapi kita tengok apakah lagi comfort, keselesaan yang kita boleh beri kepada rakyat yang sekiranya senario kedua, senario ketiga, kalau sekiranya tak boleh diguna ataupun dikita semula. Yang pertamanya adalah untuk mencari permanent disposal facility. Permanent disposal facility itu saya sendiri tanya kepada Jabatan Alam Sekitar, sama ada kita akan ada public hearing apabila kita identify permanent disposal facility tersebut dalam masa yang akan datang. Jabatan Alam Sekitar kata sudah pasti kita akan ada public hearing termasuk lokasi permanent disposal facility tersebut, ya. Bukannya satu rahsia, bukannya satu perkara yang dilindungi oleh rakyat, tetapi jaminan bahawa akan ada public hearing sebelum kita kenal pasti permanent disposal facility yang ada untuk Liners ini. Itu senario yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah untuk kita bawa keluar pada bila-bila waktu dan masa kalau sekiranya kerajaan kita tidak puas hati dengan residual management yang diamalkan oleh Liners, mereka sudah memberi satu undertaking untuk keluarkan sisa ini ataupun residu ini daripada Malaysia.
Satu surat daripada Linus Corporation Australia yang mengatakan bahawa mereka akan keluarkan residu ini, dan satu lagi surat daripada Linus di Malaysia yang mengatakan perkara yang sama. Jadi bagi kita, apabila kita dapat letter of undertaking untuk memberi jaminan bahawa residu ini sekiranya tak boleh dikitas semula, sekiranya kita tak setuju untuk diletakkan dalam permanent disposal facility di Malaysia, akan dikeluarkan daripada negara kita. Dan itu, bak kata tangga batu tadi, falsafah yang diamalkan adalah above and beyond what is necessary at this stage. Saya pergi kepada batu. Okey. Dua perkara yang saya ingin dapat pandangan dari Rembau. Pertama sekali, apakah syarat, apakah perkara yang kita boleh ambil sebagai tanda kerajaan tidak puas hati? So kita harus ada contingents yang agak objektif, bukan kerana member parlimen di sini kita tak puas hati atau kabinet tidak puas hati. Puas hati itu harus ada sesuatu yang sangat konkret. So saya rasa yang tidak dimaklum di sini ialah pada takat apa yang kerajaan mempunyai hak untuk menyatakan tidak puas hati. Itu pertama. Kedua ialah dalam keadaan in case of kadar Linus tidak lagi operasi sebagai sebuah syarikat yang sudah bankrupt atau go bust, apa yang akan terjadi dengan manajemen ini? Siapa yang akan tanggung? Dan adakah kita mempunyai contingency yang chargekan future management cost semasa dia beroperasi? Sebab ini akan mungkin beyond the operating lifespan of a company. Terima kasih Batu. Sebab itu kita ada health impact assessment, radiological impact assessment, kita ada pemantauan daripada AELB yang berterusan, supaya kalau sekiranya ada apa-apa reading, dan mungkin kita boleh minta menteri bagi penjelasan secara terperinci, at what level do we intervene and say that you have to close down the factory. But the fact of the matter is that kita ada baseline reading daripada sekarang sampailah beroperasinya Linus, dan kita tahu sentiasa pada setiap waktu kalau sekiranya dia punya radiation ataupun dia punya toxicology effect on the local population sudah meningkat, melangkaui ataupun menjangkaui level tertentu, maka kita ada grounds on which to batalkan lesen tersebut. Tapi kita minta menteri untuk jawab at what level. Soalan kedua tadi, apa akan jadi? Apakah jaminan? Saya tak tahu sama ada Yang Berhormat Batu tahu ataupun tidak bahawa kalau sekiranya Linus nak terus dengan kilang tersebut, mereka perlu meletakkan satu deposit jaminan kewangan sebanyak 50 juta US dollar. 50 juta US dollar deposit guarantee, ya, yang dideposit dengan kerajaan. Maksudnya dalam worst case scenario di mana kita terpaksa batalkan lesen, tidak ada siapa-siapa daripada sektor swasta yang nak mengambil alih kilang tersebut, maka sudah ada sedikit kemampuan untuk kita melaksanakan decommissioning of the plant, ya. Bukanlah satu senario di mana kilang tersebut tidak memberi apa-apa jaminan deposit dengan kerajaan. Dan saya rasa ini adalah tindakan yang baik yang telah diletakkan oleh kementerian sebelum diberi TOL bahawa we have a safety deposit guaranteed by Linus sebanyak 50 juta US dollar dalam kes yang dibangkitkan oleh Batu tadi. Sekiranya anything were to happen, sekurang-kurangnya ada dana untuk memulakan decommissioning untuk memastikan bahawa tidak ada masalah. Jadi saya balik kepada isu tadi yang mengatakan bahawa we already have a letter of undertaking, sudah ada surat jaminan daripada Linus bahawa dalam worst case scenario sisa ini akan dikeluarkan daripada negara kita. Saya pegang kepada janji tersebut sebagai satu letter of undertaking, dan kita anggap bahawa itu adalah salah satu jaminan last worst case scenario di mana kita boleh keluarkan sisa ataupun residu daripada Linus, daripada Malaysia. Dan itu adalah menepati protokol bagi saya, yang menepati kesihatan dan kebimbangan rakyat Malaysia yang rata-rata menyatakan bahawa hari ini we don't know what is going to happen to the residue. Kalau tak dapat di-recycle, kalau tak dapat nak cari permanent disposal facility, kalau rakyat Malaysia tak setuju dengan permanent disposal facility, we have the option to send the residue overseas. Kita ada pilihan untuk menghantar sisa dan residu daripada Linus itu ke luar negara. Baik Tuan dan Ketua, saya yang terakhir sekali,
saya nak bangkitkan sedikit ya soal economic benefit yang kita dapat daripada Linus. Ramai yang mempertikaikan economic benefits yang kita dapat daripada Linus, dan pada awalnya juga saya pun melihat bahawa sebenarnya kita memberi benefits yang lebih banyak kepada Linus daripada kita sebagai sebuah ekonomi yang menerima. Tetapi setelah saya meneliti, bukan setakat downstream job creation ya. Kalau kita lihat dari segi job creation untuk kilang Linus itu sendiri, dia akan menghasilkan ribuan pekerjaan, peluang pekerjaan, bukan saja di kilang tersebut tetapi juga untuk downstream activities, untuk suppliers, untuk vendor dan sebagainya, yang saya rasa jelas membuktikan bahawa investment ini ada multiplier effect yang tidak diterangkan oleh pihak pembangkang. Tetapi yang penting juga Tuan Ketua adalah bahawa kita melihat pelaburan ini dari sudut yang lebih luas lagi, bahawa pelaburan Linus ini akan membuka satu supply chain yang sebelum ini tidak wujud di Malaysia ya, tidak wujud di Malaysia. Kita hanya melihat kepada supply chain ataupun pelaburan dalam bidang teknologi yang berperingkat rendah sebelum ini. Tetapi dengan adanya Linus, tidak bermaksud bahawa tiba-tiba semua syarikat gergasi elektronik akan datang ke Malaysia, tetapi sekurang-kurangnya mereka melihat bahawa the availability of components from rare earth processing ada di Malaysia. Malaysia ada kemudahan yang diberi kepada sebuah syarikat untuk melaksanakan rare earth processing, dan saya melihat ini jauh lebih penting dari segi satu isyarat kepada dunia pelaburan bahawa we are in fact doing high-tech manufacturing in terms of rare earth processing. Dan saya rasa itu adalah satu perkara yang sebenarnya tak boleh kita quantify pada hari ini kalau sekiranya diminta berapa banyak pekerjaan akan dapat diwujudkan. Tetapi spillover effect, kesan sampingan yang akan didapati daripada pelaburan yang kita buat dalam Linus ini, saya rasa akan kita melihat 5-10 tahun akan datang bahawa ini adalah salah satunya pelaburan yang akan dapat memberi satu game changer kepada supply chain yang ada di Malaysia ini. Dan saya melihat kalau sekiranya kita melihat project status, investment, operating expenditure, employment sahaja dalam projek itu secara langsung dan secara tidak langsung 1,000 lebih. Dan saya melihat itu adalah satu catalyst kepada high income paying jobs ya, di mana banyak dari segi pekerjaan yang akan diwujudkan di Linus itu adalah pekerjaan yang berkaitan dengan kejuruteraan dan sebagainya. Dan akhir sekali saya nak bangkit, Yang Berhormat Rembau, saya cuma ingin berkongsi pendapat dengan Yang Berhormat tentang beberapa perkara sebelum Yang Berhormat menamatkan ucapan. Tampaknya saya tidak termasuk tadi dalam pencerahan saya bahawa sebenarnya kita dimaklumkan bahawa baseline untuk kajian kanser dan leukemia telah dibuat sekarang ini, telah dibuat kajiannya, dan itu telah diambil kira oleh jawatan kuasa ini. Tapi saya ingin bawa pandangan perhatian Yang Berhormat Rembau kepada satu perkara, iaitu apabila kita mendengar hujah pembangkang seolah-olah ada satu ketakutan yang amat ketara di kalangan rakyat di Gebeng dan di Kuantan. Kalau kita mendengar Yang Berhormat Rembau dan Tuan Yang Dipertua, seolah-olah orang sudah takut di kawasan Gebeng dan Kuantan ini, dan tidak ada cara lain, dan orang pula berpusu-pusu keluar menjual tanah dan sebagainya. Jadi kita diberi makluman dan pandangan oleh Jabatan Penjelasan untuk berkenaan dengan nilai hartanah di Kuantan Pahang yang dibuat oleh Pengarah Bahagian Penilaian dan Perkhidmatan Harta, Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Kementerian Keuangan Malaysia. Sejak sejak 2008 sampailah sekarang, cartanya sudah disebut di sini, Tuan Yang Dipertua, ditunjukkan dalam semua carta. Harga rumah di Balok Perdana, rumah teres satu tingkat, rumah teres kos sederhana, pergerakan harga rumah di kilometer 20-25 Jalan Kuantan Kemaman, semuanya dibuat kajian. Dan hampir semua kajian yang dibuat mengatakan bahawa harga rumah di kawasan Gebeng dan Kuantan ini naik, bukannya turun. Bermaknanya apa, Yang Berhormat Rembau? Bermakna tomahan pihak pembangkang yang mengatakan rakyat di Gebeng dan Kuantan ini dalam keadaan ketakutan adalah tidak betul. Seolah-olah rakyat di Gebeng dan Kuantan ini sudah bersedia packing up their things, radiasi, keluar daripada Gebeng dan Kuantan, menjual harta, menjual tanah.
Tapi apa yang berlaku ialah harga tanah dan harga rumah di kawasan Gebeng dan Kuantan ini masih lagi kuat, masih lagi strong, masih lagi firm. Ini bukti yang cukup nyata bahawa hujahan yang berhormat daripada pihak pembangkang itu amat mengelirukan. Terima kasih Yang Berhormat. Saya selalu tertanya-tanya kenapa Gebeng dan bukannya tempat lain, sebab antara hujah yang selalu seringkali dibangkitkan oleh pembangkang, kalau macam tu letaklah Linus itu di kawasan kamu, ya, itu selalu kita dengar standard lah, the standard argument, uninformed argument, letaklah Linus di kawasan kamu, ya. Tapi masalahnya mereka fail to understand ataupun sengaja tak memahami bahawa ada sebab Linus memilih Gebeng, ya, dan ada sebab itu berasaskan kepada perancangan ekonomi yang dilaksanakan oleh Kerajaan Barisan Nasional, Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Barisan Nasional Negeri Pahang, di mana Gebeng itu dipilih oleh kerana beberapa faktor. Yang pertamanya ada port berdekatan untuk bawa bahan mentah ke Kuantan. Yang kedua, kilang Linus ini memerlukan bahan kimia yang begitu banyak sekali. Sulfuric acid, hydrochloric acid, sodium hydroxide, soda ash, magnesium oxide, hydrated lime dan sebagainya. Banyak daripada bahan ini sudah ada di Gebeng. Ya. Banyak chemical plant yang ada di Gebeng. Jadi kita melihat bahawa sudah ada sinergi. Jadi soal kenapa tak buat di kawasan kamu itu tidak perlu dijawab, disebabkan ini adalah satu keputusan pelaburan yang dibuat memandangkan apa yang sudah ada di Gebeng. Dan kalau sekiranya dibangkitkan soal kebimbangan penduduk tempatan, saya rasa sudah dijawab oleh Yang Berhormat Kota Belud bahawa ini bukan sentimen, ini bukan. Wala kerana saya dah dekat habis dah. Sikit lagi tentang ini pembohongan ni. Saya dah dekat habis dah. Saya berani kata ini pembohongan. Saya dah dekat habis dah. Saya pun dah dekat habis. Kerana rancangan asal nak buat Terengganu menolak. Jangan lupa dalam laporan. Okey. Terengganu menolak. Nanti waktu ni bukan Gebeng pilihan pertama ya, boleh mencelah. Ya, jadi ini nampaknya mengelirukan ni. Ya, saya minta Kota Belud tolong beri penjelasan, bantu Rombau. Terima kasih. Tak apa. Ya. Nanti boleh dijawab, ya. Saya cuma muka surat 7 jawatan kuasa telah dimaklumkan. Sudah 2007 mesyuarat jawatan kuasa kabinet telah dimaklumkan oleh Wakil Kerajaan Terengganu bahawa Kerajaan Negeri Terengganu telah menolak projek Linus. Come on brother, come on. Siapa menipu di sini? Tolong. Tuan Yang Tua. Siapa tak baca? Tuan Yang Tua. Tuan Yang Tua. Ya. Saya tak bangkitkan soal Terengganu. Saya cuma kata kenapa Gebeng dipilih. Ya, Gebeng dipilih kerana Terengganu menolak. Kenapa Terengganu menolak? Kenapa Gebeng main-main? Jawab. Kota Belud tolong bantu. Romba tak tahu. Tolong. Kota Belud tolong bangun. Sebagai wakil dalam PIC tolong jawab. Tolong bangunlah. Minta laluan. Tak, betul boleh jawab. Ya? Nanti Menteri boleh jawab dengan mudah saja. Baca muka 7. Ya? Cuma saya bangkitkan isu yang last sekali mengenai Gebeng dan penduduk di sana. Apa yang Kota Belud kata memang betul, memang jelas bahawa apa yang diwar-warkan oleh pembangkang seolah-olah projek ini telah memberi kebimbangan yang besar kepada rakyat di Kuantan, di Gebeng itu sama sekali tidak benar. Ini bukan penipuan, ini berdasarkan kepada fakta harga rumah dan sebagainya yang memberi indikasi kepada kita. Jadi Tuan Yang Tua, saya berakamkan terima kasih kepada jawatan kuasa terpilih atas segala usaha yang telah dibuat. Saya ucapkan tahniah, dan bagi saya rasa bahawa safeguard yang telah diperkenalkan oleh jawatan kuasa terpilih itu adalah mencukupi, dan seperti mana yang saya jelaskan tadi, above and beyond apa yang diperlukan, tetapi nak bagi keselesaan kepada rakyat bahawa projek ini bukan setakat selamat, tetapi sekiranya ada apa-apa risiko itu ditanggung dengan safeguard yang ada dalam laporan jawatan kuasa ini. Saya menyokong. Terima kasih. Yang Adinda Mahkota. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya sebenarnya tak ada berhajat untuk berbahas dalam laporan jawatan kuasa khas ini, tapi Yang Ketua, peraturan. Ya, duduk dulu Mat. Peraturan mana Mat? Peraturan 38. Nak bertanya pada Yang Ketua, adakah Yang Ketua akan menghadkan masa perbahasan
adakah Yang Bertua akan menghadkan selepas ni ada lagi sampai mana supaya kita tahu untuk kita terlibat secara langsung ataupun tidak? Baik Ahmad. Hari ini kita jadualkan laporan ini dibahas sehingga jam 10.30 malam. Jam apa? Sebentar. 3 pagi. Kamu apa? Tak ada jadual. Tak ada. Iya. Saya minta maaf tadi. Saya masuk kerja jam 4 petang. Yang di depan usul itu tak dimaklumkan lagi. Usul pagi tadi, usul Linas ini akan dibahaskan beserta dengan 2 usul lagi. Namanya kita tak ada masa tak ada masa untuk tutupkan sampai jam 9-10 gitu. Sampai 2 usul. Tapi saya setuju jika ramai, saya ingin tahu berapa ramai lagi yang nak berucap. Agak-agak ya. Yang ini pun tak boleh panggil semua, kita hadkan. Saya setuju untuk dihadkan masa 30 minit. Ya. Terima kasih. Terima kasih Tangga Batu kerana kacau. Terima kasih. Semua ahli parlimen. Terima kasih Tuan-Tuan. Terima kasih kerana membuat keputusan. Seperti yang saya sebut tadi, saya tidak ada perancangan untuk berbahas dalam mengenai laporan jawatankuasa ini, tapi apabila beberapa minit yang lalu, terutama apabila rakan daripada Rembau dan juga Kota Belud banyak menyentuh tentang reaksi penduduk dan sebagainya, saya rasa adalah baik untuk saya menyatakan pendirian dan menyatakan pandangan saya selaku ahli parlimen yang mana tapak Gebeng ini berada di dalam kawasan parlimen Indra Mahkota, dan sudah tentu reaksi penduduk terutamanya dari segi analisa sosialnya amat dekat dengan kami di kawasan ini, dan dari masa ke semasa kita mendapat feedback dan maklum balas daripada mereka, dan saya ingin menegaskan ini adalah bukti di mana perkara ini tidak pernah ada hajat daripada kalangan kami, terutamanya daripada parti PKR untuk memanipulasi atau menggunakan isu ini untuk eksploitasi politik. Dan saya merasa permulaan yang dibawa oleh ahli parlimen yang berhormat, ahli parlimen Rembau tadi mengatakan bahawa isu ini adalah isu sains melawan politik. Saya rasa sekiranya diteliti dan dibincangkan secara mendalam, mungkin pihak menteri yang mengetuai pasukan laporan jawatankuasa khas ini barangkali dapat menghidu sebenarnya isu ini adalah bukan sains melawan politik, tetapi politik melawan kepentingan ekonomi. Dari segi logiknya, oleh kerana isu Linas ini timbul disebabkan oleh ada bantahan daripada masyarakat sekitar terutamanya. Saya menyangka sama sekali kerana ada dakwaan mengatakan golongan yang menentang pembinaan atau projek LAM ini bukan datang daripada penduduk sekitar. Ini adalah tidak benar sama sekali kerana rengutan secara silent atau silent protest dengan izin tidak datang daripada orang luar.